Amanah 18 tahun dari kampung Sapatalang, Pitas, terpaksa memanjat pokok untuk menduduki peperiksaan apabila pondok yang dibinanya sendiri runtuh akibat cuaca buruk. Idea ini timbul selepas saya balik kan sehari sebelum PKP. Jadi saya sebelum exam kami ada lagi kelas online. Jadi itulah di sanalah saya terfikir yang saya mau cari internet connection dan sebab itulah dalam video saya yang sebelum ini di YouTube saya membuat pondok di atas bukit. Tapi disebabkan kemungkinan sebab cuaca buruk jadi saya pondok runtuh dan saya perlu itulah saya tiba-tiba timbul ide tu untuk buat di atas pokok. Pelajaran jarak jauh dalam talian ODL merupakan salah satu alternatif pelajar untuk menuntut ilmu. Sama juga situasi yang berlaku kepada gadis ini apabila terpaksa travel sejauh 130 km untuk mendapatkan line internet. Menerusi perkongsian Nisarina di laman TikTok, difahamkan tiang pencawang internet berhampiran rumahnya telah rosak. Oleh itu, pelbagai alternatif dilakukan sehingga memilih untuk duduk di dalam bonet bagi mendapatkan keselesaan serta line yang lancar. Difahamkan antara sebab dia tidak kembali ke universiti kerana terdapat tugasan yang memaksanya duduk di rumah. Selain itu, pelajar tersebut juga sempat berkongsikan momen ketika salah satu pensyarah mengetahui keadaannya. Okey je doktor. Kena bawa payung. Saya duduk dekat bonet, so I adalah atap dia. Dalam kereta tak boleh ya? Boleh juga tapi panas sikit doktor. Tak dapat signal. Tengok. Kesian lah tengok yang dia tu. Okay, tak apa. Try our best. We can do the readings. Kalau you cannot attend, it's too hot or whatever, you can drop out. Okay, and then you can do the readings lah. Okey Don't worry about doktor. it. So, never give up. Alright, and she participated in class, which is good. Sebentar tadi kita telah dipaparkan dengan dua rakaman video yang pernah tular di media sosial yang telah menarik minat orang ramai dan juga warga internet untuk mengetahui isi kandungan dan juga masalah yang dihadapi oleh pelajar yang di dalam video tersebut. Video tersebut mengenai pelajar yang mempunyai masalah capaian internet, tetapi masalah tersebut tidak mematahkan semangat mereka untuk kekal berjuang di medan pendidikan. Video tersebut sangat berkaitan dengan tajuk yang bakal kumpulan kami kupaskan pada hari ini, iaitu kelemahan infrastruktur digital telah membantut pendidikan nasional. Konsep digital dalam perkembangan pendidikan nasional. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi digital juga eksklusif dalam kalangan golongan tertentu seperti pakar bidang. Cabaran jurang digital teknologi maklumat wujud di negara ini semakin ketara ketika musibah COVID-19 melanda. Penggunaan teknologi digital seperti peranti dan perisian mudah alih amat diperlukan, terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tidak dinafikan juga setiap institusi pengajian telah menjalankan usaha-usaha yang efektif dalam mempertingkatkan fasiliti dan kualiti pembelajaran secara digital. Pendidikan digital kini merupakan salah satu pemacu utama dalam perkembangan ekonomi negara. Penggunaan dalam kemahiran digital semakin penting di era revolusi industri 4.0. Internet benda dan juga proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan teknologi. Walau bagaimanapun, kesemua agenda ke arah pembangunan digital ini dilihat hanyalah sebagai satu kenyataan retorik semata-mata sekiranya jurang digital masih meluas dalam negara. Secara dasarnya, Kementerian menyatakan objektif pendidikan nasional adalah untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir dalam pembelajaran kendiri yang menggunakan WB 2.0 sebagai sumber rujukan pembelajaran dan mampu menetapkan hala tuju proses pembelajaran mereka sendiri.
Akibat kelemahan infrastruktur digital membantu perkembangan pendidikan nasional ialah para pelajar yang tiada atau mempunyai masalah kemudahan digital, contohnya komputer atau laptop mereka rosak maupun internet slow, mereka sukar untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian. Hal ini menyebabkan perkembangan pendidikan nasional juga boleh terbantu sekiranya masalah ini berterusan. Di abad ke-21 ini, kita telah hidup dengan generasi perkembangan teknologi dan juga internet, di mana telah banyak alatan teknologi seperti telefon pintar, komputer riba, tablet yang canggih dan mempunyai pelbagai fungsi dan jenama yang telah diperkenalkan pada generasi pada hari ini. Generasi pada hari ini terutamanya para pelajar telah diperkenalkan dengan pelbagai alatan canggih yang dapat membantu mereka untuk belajar dengan lebih mudah berbanding dengan generasi pada sebelum ini, kerana mereka banyak cara dan inisiatif yang boleh dilakukan untuk mendapatkan maklumat kerana semuanya berada di hujung jari. Tetapi perlu kita tahu, tidak semua pelajar yang peka dengan penggunaan akses internet ini dan juga alatan elektronik seperti telefon pintar dan juga komputer riba. Hal ini dikatakan demikian kerana sebab berlakunya kelemahan infrastruktur digital. Yang pertama ialah kurang kemahiran dalam bidang ICT. Guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan mengenai ICT ini kerana mereka tidak didedahkan dari segi faktor persekitaran tempat tinggal ataupun faktor persekitaran pekerjaan ataupun pembelajaran. Apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan dan pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan lebih banyakkan program ICT dijalankan di sekolah. Selain daripada itu, meletakkan bidang ICT dalam sukatan pelajaran co-curriculum agar pihak pelajar dan guru-guru lebih mengetahui mengenai ICT ini dengan lebih awal. Selain daripada itu, tidak mampu untuk memiliki alatan elektronik. Tidak semua pelajar terutamanya mampu untuk memiliki alatan elektronik seperti telefon pintar, komputer riba dan juga tablet kerana harganya yang mahal sudah tentu. Terdapat pelajar yang terpaksa berkongsi dengan ahli keluarga yang lain kerana ibu bapa mereka tidak mampu untuk membeli setiap daripada mereka alatan elektronik ini. Seterusnya ialah tiada pencawang. Terdapat beberapa buah tempat yang mempunyai pencawang internet yang berfungsi untuk memudahkan mengakses internet di tempat tersebut. Tetapi pemasangan pencawang tersebut bergantung kepada faktor persekitaran tempat tinggal seperti faktor geografi dari segi bergunung ganang, bertanah pamah dan juga sebagainya. Walau bagaimanapun, jika ada pencawang yang jauh daripada kawasan tempat tinggal, telah menyukarkan mereka yang tinggal di pedalaman terutamanya untuk mengakses internet. Di samping itu, tiada peruntukan daripada kerajaan. Hal ini demikian kerana tiada peruntukan daripada kerajaan mengenai kemudahan infrastruktur digital disebabkan oleh projek pembinaan akses internet menggunakan modal dan juga kos pembinaan yang sangat tinggi. Akhir sekali ialah asas kemudahan internet di pedalaman. Terdapat pelajar dan juga guru-guru yang tinggal di kawasan pedalaman menghadapi masalah talian di internet kerana mereka tidak mempunyai pencawang internet yang berada di berdekatan dengan persekitaran tempat tinggal mereka. Hal ini telah menjadikan mereka perlu pergi ke bandar semata-mata untuk mendapatkan talian internet. Apakah langkah yang perlu diambil bagi menangani masalah kelemahan infrastruktur digital membantu perkembangan pendidikan nasional? Antaranya ialah pihak Kementerian Pendidikan maupun pihak kerajaan perlu memperluaskan lagi penyediaan kemudahan komputer dan capaian internet yang stabil kepada para pelajar yang kurang berkemampuan serta mereka yang tinggal di kawasan pedalaman bagi memudahkan mereka dalam mengikuti pembelajaran atas talian. Jikalau mereka tiada sebarang teknologi, contohnya laptop, komputer, handphone, mereka sukar untuk
bertanya, mereka suka untuk bertanya tentang subjek tersebut ataupun berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, guru atau para pengajar yang kurang berkemahiran dalam penggunaan teknologi perlu mengikuti kursus yang telah diadakan bagi memudahkan proses pembelajaran secara digital. Para pengajar perlu bertanyakan kepada orang yang lebih arif tentang teknologi ini supaya mereka senang untuk mengajar mengajar di atas talian. Dan akhir sekali, pelajar juga perlu mendalami ilmu teknologi supaya dapat memahami serta mengakses maklumat berkenaan pembelajaran dan dengan lebih mudah. Okey, para pelajar juga perlu mengetahui cara-cara teknologi ini. Jikalau mereka tidak mengetahui, mereka suka untuk belajar di atas talian dan mereka perlu bertanyakan orang yang lebih arif. Seterusnya ialah saya akan membincangkan tentang kelebihan penggunaan digital dalam pendidikan. Terdapat pelbagai kelebihan yang boleh didapati. Antaranya ialah yang pertama, dari segi fleksibiliti. Fleksibiliti menunjukkan pelajar yang tinggal jauh daripada kawasan tempat pelajaran dan memerlukan kemudahan awam untuk menghubungkan pelajar tersebut ke tempat belajar seperti sekolah ataupun institusi awam. Tidak perlu risau kerana dengan adanya penggunaan digital ini, mereka boleh belajar di mana sahaja tanpa perlu memikirkan kawasan tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah ataupun institusi dan mencari kemudahan awam untuk sampai ke tempat tersebut. Selain daripada itu, ialah mudah diatur dan juga dirakam. Pelajar dapat mengakses maklumat dengan lebih mudah melalui sesi rakaman video daripada guru dan juga melalui folder yang dikongsi oleh guru. Melalui sesi rakaman, perisian video langsung membolehkan guru untuk merakam pelajaran dan berkongsi keseluruhannya atau bahagian yang terpilih kepada pelajar sebagai rujukan untuk dibelajar ketika dekatnya waktu peperiksaan dan sebagainya. Selain daripada itu, melalui folder yang dikongsi, semua pelajar boleh mengakses log soal jawab, rakaman video, dokumen dan banyak lagi yang bahan dikongsi oleh guru-guru mereka kepada pelajar. Dan seterusnya ialah penggunaan dokumen dalam talian. Bagi guru, terdapat pelbagai jenis penggunaan dokumen dalam talian. Antaranya yang digunakan adalah Google Drive, Microsoft Teams dan sebagainya yang sangat membantu kerana ia membolehkan mereka berkongsi dokumen dan folder. Selain daripada itu juga dapat menjejaki kerja rumah dan ianya juga memudahkan pelajar untuk membuat rujukan pada bila-bila masa selepas waktu kelas. Manakala pelajar pula, mereka boleh mengakses folder ataupun berkongsi folder tersebut kepada rakan-rakan mereka yang tidak dapat mengakses internet dengan baik. Jadi terdapat pelbagai kelebihan daripada keburukan yang boleh didapati melalui penggunaan digital dalam bidang pendidikan ini. Akhir dari kesimpulannya, penggunaan teknologi digital ini adalah satu peranan yang sangat penting dalam perkembangan nasional. Contoh yang dapat kita lihat, aplikasi yang memudahkan para pelajar dan juga para pendidik menjalankan pembelajaran seperti Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Akan tetapi, kekurangan ilmu dan sumber mengenai internet ini perlulah diatasi. Seperti langkah kerajaan sentiasa memastikan dan menambah baik sambungan internet di kawasan pendalaman dan kawasan yang susah untuk mencapai internet. Selain itu, pihak kerajaan juga perlulah memandang serius terhadap bajet untuk memberi bantuan gadget seperti telefon, komputer riba
ataupun data internet untuk pelajar yang kurang berkemampuan dan juga golongan B40. Akhir sekali, usaha ini perlu dititik beratkan bagi mempertingkatkan lagi sistem perkembangan pendidikan nasional. Sekian daripada kami. Selamat malam dan jumpa lagi.